وصحبه أجمعين وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid atau surau diri jemaat, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan guru, para alim ulama tempatan, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Kerana hari ini penghulu sekali hari, Allah izinkan kita untuk berada di dalam masjid yang mulia ini, memulakan kita dengan kita supaya kita dapat berada dalam majlis ilmu, majlis yang paling mulia. Mudah-mudahan Allah muliakan kita di dunia dan juga di akhirat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, untuk petang ini kita sambung lagi pembacaan kita atau perbincangan kita tentang ayat yang pernah saya baca mula-mula dulu, iaitu ayat itu berbunyi kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Bagaimana kamu boleh kufur dengan Allah sedangkan kamu tak ada apa-apa sebelum ini dan aku hidupkan kamu? Kemudian aku matikan kamu, kemudian aku hidupkan kamu semula, dan kepada akulah kamu akan dikembalikan. Macam mana yang kau boleh kufur? Ayat ini meliputi 5 alam yang bakal kita lalui. Alam yang pertama kita sudah pun berada, namanya alam arwah. Roh saja ada, badan tak ada. Roh saja ada, badan tak ada. Itu kita, roh itu sedang berada di syurga pada ketika itu. Kemudian Allah jadikan badan, berjumpa ibu dan ayah kita akan
ataupun sudah pun berada satu alam yang lain, namanya alam rahim. Perut mak kita sempit, tak lama, sekejap saja, 9 bulan 10 hari. Itu alam yang kedua. Yang ketiga, alam yang sedang kita berada kejap ni, iaitu alam dunia. Alam dunia ni bagi umat akhir zaman, kata Nabi, hanya berada sekitar 60 hingga 70 tahun saja. Itu alam dunia ni. Siapa yang dah umur 60, get ready. This is your period. Ready ke mana? Ready ke pindah kepada satu alam lain, namanya alam barzakh ataupun alam kubur. Itu pun sudah saya bicarakan. Alam kubur dah saya cerita dulu. Bermula dengan mati, berada dalam kubur, perkara-perkara yang seksa dalam kubur atau nikmat kubur, itu dah kita cerita dulu. Kemudian yang keempat, kita bangkit dalam kubur, kita akan berada satu alam yang lain, namanya alam akhirat. Itu 5 ya. Yang pertama alam roh, yang kedua alam rahim, yang ketiga alam dunia, yang keempat alam kubur, yang kelima alam akhirat. Akhirat pun saya dah cerita, ini penghujung alam akhirat yang nak cerita ni. Bulan sudah bang siapa ingat, saya sudah cerita tentang neraka. Bila kita meniti siratal mustaqim, tak berjaya, jatuh ke bawah, orang itu akan masuk dalam neraka, yang terdapat siksa yang terlalu banyak, tak boleh dikira banyak siksanya. Kalau berjaya, kita akan pergi satu alam akhirat juga, tapi section lain, bahagian lain, namanya syurga. Jadi pagi ni atau petang ni atau tengah hari ni kita cerita tentang syurga lah, penutup tajuk yang saya bicarakan tadi. Dah alam syurga. Betul, bulan depan kalau banyak umur cerita lain, habis cerita itulah. Jadi petang ni kita nak cerita tentang syurga. Kalau berjaya, kita akan melangkah kaki ke syurga. Syurga ada 8. Yang pertama, yang paling canggih, yang paling baik, yang paling bagus, namanya Jannatul Firdaus. Ya, Jannatul Firdaus, yang paling canggih, yang paling baik, yang paling baik. Allah kabar dalam Quran apa? Innal ladzina amanu wa amilus solihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itu dapat syurga yang bernama Firdaus yang diturunkan kepadanya. Itu paling tinggi, paling hebat, syurga Firdaus. Yang kedua namanya Jannatun Adnin. Orang nama Adnan itu nama syurga lah tu ya. Allah berfirman dalam Quran, wa masakinu thayyibatan fi jannati adn, dan dimasukkan kamu ke dalam syurga yang lebih baik, namanya syurga Jannatun Adnin. Yang kedua. Yang ketiga namanya Jannatul Ma'wa. Sebut betul-betul, Ma'wa, bukan Ma'wa, bukan Ma'wa. Dua-dua tak betul. Ma'wa tak betul, Ma'wa tak betul. Yang betulnya macam orang Kedah, macam orang Pulau Pinang, macam orang Port Montong. Ma'wa. Ya, pagi tadi tu imam baca dah. Ammal ladzina amanu wa amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Ada tak baca itu tadi? Jannatul Ma'wa namanya, tempat kembali yang paling cantik, paling bagus. Itu yang ketiga. Yang keempat namanya Darussalam. Itu tu imam setiap lepas sembahyang minta kita supaya dimasukkan dalam Darussalam. Ya, wiridnya di antara apa? Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata darussalam. Itu Darussalamnya. Yang keempat. Yang kelima namanya Jannatun Na'im. Jannatun Na'im, yang penuh dengan nikmat-nikmat. Itu yang kelima. Yang keenam namanya Jannatul Jalal. Jannatul Jalal, artinya yang agung, segala-galanya agung. Kita agung, apa saja yang kita miliki semua agung belaka. Itu Jalal. Orang nama Jalal itu agung itu. Yang ketujuh namanya Jannatul Khuld. Khuld itu artinya kekal, segala-galanya kekal.
Mudanya kekal, kekuasaannya kekal, kecantikannya kekal, kebahagiaannya kekal, keseronokannya kekal. Itu jannatul khuld. Dan yang ke-8 namanya jannatul qarar. Qaf ra alif ra. Jannatul qarar. Tenang aja ya. Itu 8 syurga. Yang mana ndak tuan-tuan? Yang mana ndak 8 syurga tu? Tak nak neraka. Diam neraka. Cuma tak nak. Kalau boleh nak semua lah. Pasal kita dalam syurga bukan ada tempoh. Bukan ada masa tertentu ya. Bukan berapa tahun-tahun. Tak ada tahun-tahun. Sampai bila? Ya, kekal abadi selama-lamanya. Hum fiha khalidun. Itu dalam syurga. Itu 8 syurga tu ya. Yang menunggu mereka-mereka yang layak. Yang layak masuk syurga tu 2 aja. 2 golongan manusia yang layak. Yang pertama beriman, yang kedua beramal soleh. Ini Allah kabur dalam banyak tempat dalam Quran. Ya, innal ladzina, tadi kita baca ayat tadi. Innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka itu syurga yang bernama Firdaus yang didatangkan kepadanya. Ayat lain berkata, apa kata Allah lagi dalam ayat lain? Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziqu minha min samaratir rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun. Berilah berita gembira kepada mereka-mereka yang beriman dan beramal saleh bahawa bagi mereka itu syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki, mereka berkata ini serupa yang kami terima di dunia dulu. Serupa aja. Dunia tu kami dapat doyan, ini doyan juga. Dunia tu kami dapat rambutan juga. Dunia tu kami dapat dukung, ini dukung juga. Nama aja serupa, tapi hakikatnya tak sama. Tuan-tuan, nama serupa, tapi hakikatnya tak sama. Doyan syurga dengan doyan dunia serupa kan? Tak sama ya. Doyan dunia ni ada yang bonyok, ada yang berulat, ada yang mangkok je ke tak? Dalam syurga tu tekal je isinya. Biji cuma tekal, sedap dimakan. Agaknya lah. Saya nak cerita pun tak boleh. Pasal apa? Dalam syurga tu sesuatu yang tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga, dan tak pernah terlintas di hati. Tapi itu dah. Serupa dalam dunia dulu kata. Dan bagi mereka itu pasangan-pasangan yang sentiasa suci. Bidadari-bidadari sentiasa suci. Dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Walahum fiha azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun. Itu keadaan dalam syurga ya. Namanya tak ada nama situ. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Di bawah itu ada sungai-sungai. Ada 4 jenis sungai di bawah itu. Yang pertama sungai air jernih, air jernih. Tak ada kodak-kodak, tak ada laki-laki. Itu air jernih. Yang kedua sungai susu. Nak minum apa dalam syurga tu? Ada belaka. Nak minum susu Cak Junjung, ada sungai Cak Junjung. Nak minum susu Das Lady, ada sungai Das Lady. Nak minum susu FN, ada sungai FN. Nak minum susu Cak Teko, ada sungai Cak Teko. Kontur aja dia. Itu yang kedua. Yang ketiga sungai apa? Madu. Madu sungai tu, madu tu ya. Sungai tu. Cedok aja, free. Kita punya semua tu. Dalam dunia ni madu kalau besar ini botolnya berapa dia harganya? 100 lebih. Itu yang asli lah. Yang tipunya tu RM10 pun dapat. Yang asli punya tu 100 lebih harganya. Madu Yaman tu ya. 100 lebih punya lemah. Esok free je. Nak ke tak nak. Sekali lagi, nak ke tak nak. Atau kalau nak, layakkan diri itu masuk syurga ya. Lagi apa kata Allah? Wallazina amanu. Ada sungai tu lupa. Ada satu lagi sungai. Iaitu sungai Arak. 4 jenis sungai ya. Airnya yang pertama air biasa macam ni, air jernih. Yang kedua
air susu, tak ada masam-masam, tak ada basi-basi, tak ada pula apa tawar belakangnya, manis aja. Kemudian sungai yang ketiga Sungai Madu, khasiatnya lebih hebat, daripada tongkat adi. Sungai Madu. Yang keempat Sungai Arak. Nak minum apa? Ada sungainya. Sekarang nak minum arak kena pakai botol arak. Nak minum apa? Champagne, ada sungai champagne. Nak minum arak apa lagi? Vodka, sungai vodka. Nak Guinness Stout, sungai Guinness Stout. Nak bulldog, sungai bulldog. Terror dah ustaz ni, nama arak pun hafal. Ya. Ada 4 jenis sungai. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ya, itu ayat yang kedua tadi sebenarnya. Yang ketiga apa kata Allah? Walladzina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Surah Al-Baqarah juga ayat 82. Dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka itulah yang menjadi penghuni-penghuni syurga, kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Itu syurga yang dinantikan oleh Allah. Nak masuk syurga syaratnya ada 2 aja. Yang pertama beriman, yang kedua beramal soleh. Itu janji Allah. Jadi syaratnya berapa? Only 2 conditions for you to go into paradise. Nombor 1 apa? Beriman. Nombor 2 beramal soleh. Beriman kena percaya betul-betul 100%. Tidak ada syak, tidak ada zan, tidak ada ragu, tidak ada waham. 3 ni tak ada. 100% yakin betul-betul. Dengan rukun iman yang 6 tu, percayakan Allah, percayakan malaikat, percayakan Rasul, percayakan kitab-kitab, percayakan hari kiamat, dan percayakan untung baik, untung jahat datangnya daripada Allah Ta'ala. Berapa peratus nak percaya? 100%. Yang kedua kena beramal soleh. Apa itu amal soleh? Ikut cara apa saja kamu buat, ikut cara Islam. Itu namanya amal soleh. Sembahyang ikut Islam, puasa ikut Islam, pakaian ikut Islam, akhlak ikut Islam, perjuangan ikut Islam, ekonomi ikut Islam, pentadbiran ikut Islam. Apa saja, whatever you do must be in accordance with the teachings of Islam. Itu namanya amal soleh. Kalau tak ikut Islam, jangan tak terima. Allah dah isyar, wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin, kata Allah ya. Barang siapa mencari satu cara hidup lain daripada cara hidup Islam, maka sekali-kali tidak diterima oleh Allah Ta'ala. No way Allah will accept. Tak ada jalan Allah nak terima. Dan orang itu di akhirat akan tergolong dalam golongan masuk ke dalam neraka ya. Orang yang rugi itu neraka lah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Bahawa orang itu di akhirat nanti akan tergolong dalam golongan orang-orang yang rugi. Orang rugi ke mana? Neraka ya. Jadi hendakkan masuk syurga kena beriman dan beramal saleh. Hendak beriman, iman tu satu percaya ya. Yang kedua beramal soleh. Artinya amal apa saja kita buat ikut cara Islam. Iman ni ada tajuk lain ya. Kalau nak cerita pasal iman ni setengah 2 jam habis. Ada 5 perangkat iman. Itu akan datang kalau ada masa kita apa ya. Kita cerita tentang iman. Amal soleh pun habis juga. Mesti ikut cara Islam. Baru dapat syurga yang 8 tu. Apa yang ada dalam syurga tu? Semua ada. Ada makanan, ada pakaian, ada kenderaan, ada hiburan, ada pasangan, apa saja. Dalam dunia ni tuan-tuan, nikmat yang Allah bagi pada kita hanya ada 1%. Manakala Allah nantikan bagi mereka-mereka menjadi ahli syurga, ada lagi 99%. Jadi yang mana? Orang yang terdik apa? Dia akan mengirakan akhirat lebih daripada dunia. Sebab itu Allah kata, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah, rebutlah kamu peluang-peluang untuk kehidupan di akhirat. Nombor 1 keutamanya mesti akhirat. Tapi jangan kamu lupa bahagian kamu di dunia ni. Di dunia ni pun kena cari juga ya.
Jadi di akhirat dulu. Nombor satu antara dunia dan akhirat yang mana dulu? Akhirat dulu. Lepas tu baru kita, kerana kita berada dalam dunia ni, kita buat sesuatu yang untuk kepentingan dunia sendiri. Itu guna-guna dia dalam hidup dalam dunia ni. Wa bataghi fima ataka Allahu darul akhirah wa la tansa nasibika minad dunya wa la tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupa tentang bahagian kamu di dunia, ya. Itu hidup ke depan di dunia ni, ya. Tapi nombor satu utamanya di akhirat. Tuan-tuan dan puan-puan, tak ada perempuan, biar tuan-tuan aja. Di syurga tu tak ada tua-tua tau. Orang yang masuk syurga tu semua muda-muda belaka. Sekitar umur 30-an. Kita ni esok semuanya lebih kurang umur 33 tahun. Kata seorang pengarah Indonesia namanya B. Arifin. 33 tahun umur. Saya ni esok 33 tahun. Sekarang ni 80. Esok kalau masuk syurga 33 tahun. Tahun depan berapa umur? Tahun depan berapa umur? 33 tahun. Lagi setahun lepas itu berapa umur? 33 tahun. Lagi 10 tahun berapa umur? 33 tahun. Dari 1000 tahun berapa umur? 33 tahun. Lagi 1,000,000 tahun berapa umur? 33 tahun. Selama-lamanya umur 33 tahun. Tak ada tua-tua. Dalam dunia ni kita makin lama makin tua, makin lama makin tua, makin lama makin kereput, makin lama makin kedut, makin lama makin kecut. Ya ke tak? Tapi syurga tak ada. Tak tua-tua. Sentiasa aja. Cergas sentiasa. Bertenaga sentiasa. Makanan ada dalam syurga? Apalah tak adanya. Ya, selera kita di syurga besok kalau dapat, dengar ledok. Selera ahli syurga tu adalah 7. Ini cerita kitab ni bukan lawak tau. Selera manusia yang masuk syurga adalah 70 kali ganda lebih kuat daripada selera kita di dunia ni tau. 70 kali ganda, bukan 7 kali ganda, 70 kali ganda. Ini cerita kitab ni, pada kitab namanya Sarul Salikin, ada jumpa ya. 70 kali ganda. Kalau dalam dunia ni Tuan Haji Karim boleh makan 3 pinggan nasi, esok di akhirat berapa? Kali 70 berapa? 210 pinggan. Ya. Itu di syurga. 210 pinggan. Yang best apa? Lagi makan lagi sedap, lagi makan lagi sedap, lagi makan lagi sedap, lagi makan lagi sedap. Sudah lepas makan, tak ada pula pergi ke sana. Tahu mana sana? Tak ada buang air besar, tak ada buang air kecil. Elok je. Tak ada pula termengang-mengang lepas makan tu. Tak ada. Nak ke tak nak ni? Siapa tak nak sangat? Tak ada mengang-mengang ya. Elok aja, selesa je tau. Lepas itu tak ada buang air kecil, tak ada buang air besar tau. Apa jadinya? Lebihan makan jadi apa? Mula-mula ada setengahnya jadi peluh. Peluh tau, berpeluh-peluh lepas makan tu. Peluh tu pula tuan-tuan, baunya lebih wangi daripada kasturi. Tahu apa kasturi? Kasturi tu apa? Kacang hijau rebus, bala-bala dengan tepung, itu goreng ya. Itu kuih kasturi. Ini kasturi, nama air wangi syurga. Dalam bahasa Arab panggil miskun. Min sin kap. Namanya miskun. Kalau dia wakafkan misk. Ya, lebih wangi daripada kasturi. Dalam dunia ni peluh manusia ni mana baunya? Bau lepas jogging macam mana? Zaid baru lepas jogging macam mana? Dia pun suai peluh. Siapa nak je? Nak peluh aku. Siapa siapa? Dalam dunia esok berebut-rebut orang ambil peluh tau di syurga tu. Lebih wangi daripada kasturi. Selain daripada jadi peluh, lepas makan jadi apa? Jadi angin. Keluar angin. Bila keluar angin aja, berebut-rebut orang cium je tau. Berebut orang cium. Kenapa? Wangi tu lebih wangi daripada kasturi.
Ya. Dalam dunia ni citra tengah duduk ramai-ramai apa ni. Orang depan apa keluar ni. Jangan rasa. Jangan agak. Pensan orang belakang ni lah. Ini elok. Seronok. Itu cerita di syurga. Lagi apa? Banyaklah nak cerita syurga, panjanglah. Kita ambil pada dekat. Dah 9 apa dah? 1:17 ada. 1:20 masa tu ya. Lagi 3 minit. Satu lagi je. Di dalam syurga tu tuan-tuan, kita ada pakaian, baju. Dan baju tu ada sayap. Untuk mereka-mereka yang ada pangkat lah, syurga ada pangkat tau. Dalam syurga tu ada pangkat namanya Al-Muflihun, Al-Faizun, Al-Abrar, Ashabul Yamin, Al-Muqarrabin. Itu nama pangkat-pangkat di syurga. Di dunia apa ada pangkat ya? Di syurga macam itulah. Bagi yang berpangkat-pangkat tu dia akan dapat ada sayap pada baju ni tahu. Tahu sayap? Apa guna sayap? Boleh terbang lah. Tu ada sayap. Nak pergi ke mana dia terbang boleh. Ya, tak ada kan nunggu taksi. Kalau dia pergi sayap nunggu taksi ke? Ada ke nunggu Grab? Ada ke nunggu kereta api? Ada ke nunggu bas? Tak ada guna kenderaan awam, tak guna dah. Dia boleh terbang sana kemari. Ya. Itu di syurga. Di dunia ni tak boleh terbang. Ngapa tak boleh terbang? Ngapa tak boleh terbang? Kalau manusia boleh terbang di dunia ni, Doroyan tak ada luruh. Ya ke dah? Rambutan tak ada merah. Habis kena kerja. Dukung tak ada masak. Manggis tak ada masak ya. Habis kena kerja. Tapi di syurga esok semua kita punya. Everything is ours. Tak payah minta apa-apa. Dusun royan kita punya. Dusun manggis kita punya, dusun rambutan kita bunga, semua kita punya. Ya. Jadi apa payah minta-minta? Itu kita boleh terbang di syurga. Nak pergi ke mana? Nak pergi Jannatul Firdaus boleh terbang. Nak Jannatul Naim boleh terbang. Jannatul Ma'wa boleh terbang. Jannatul Adnin boleh terbang. Darussalam boleh terbang. Itu di syurga. Ya. Jadi itu di antara nikmat-nikmat di syurga ni. Kalau tak terdorong jika hendakkan syurga, payah benar ya. Benar-benar tak terdorong jika hendakkan syurga tu benar-benar lah. Dia nak kaki juga. Padahal syurga tu tempat yang paling indah, tempat yang paling lazat, tempat yang paling bagus. Kata Allah dalam hadis kursi, apa kata Allah? A'dadtu li ibadi, aku sediakan untuk hamba-hambaku. Siapa hamba-hamba? Kita lah. Tapi syarat kita nak diiktiraf Allah sebagai hamba-hamba dulu ya. A'dadtu li ibadi, aku sediakan untuk hamba-hambaku. Fiha, dalamnya, dalam syurga. Ma la ainur ra'at, sesuatu yang tak pernah terlihat oleh mata. Mata tak pernah tengok. Cantiknya, lawanya, menariknya, egiknya. Tahu ke egik? Dia letak kerja ke perak. Orang kamu gajah cantik dia panggil apa? Egik. Orang Lampung kata egik juga. Sabuel lah. Cantiknya. Wala uzunun sami'at, dan satu yang tak pernah terdengar oleh telinga. Telinga yang tak pernah dengar. Punya lazatnya, sedapnya, merdunya, seronoknya. Sehingga daun-daun kayu itu yang bergeseran antara satu sama lain, ditiup oleh angin, dia mengeluarkan bunyi yang lebih merdu daripada gesikan biola Hamzah Dolman. Ini kau melawak ni, cerita kitab ni tau. Begitu juga kalau dia boleh ada seruling tau. Di tiap pokok tu ada seruling. Di syurga tu seruling, tu seruling. Dia main bunyi ya, dia bunyi tu seruling. Ditiup angin tu bunyi dia. Lebih merdu daripada tiupan saksofon siapa? Salah. Mana Awam? Tiupan saksofon Kasim Selamat. Tak pernah dengar ke? Ya Allah, nonggin combi dengarnya. Macam itulah. Nak ke tak nak ni? Wala uzunun sami', wala khatara ala qalbi bashar, dan satu yang tak pernah terlintas di hati. Nak bayang tak boleh. Tak usah nak cerita, nak bayang tak boleh. Itulah syurga. Jadi nak ke tak nak masuk syurga? Ndak. Syaratnya ada berapa? How many conditions are you for you to go into paradise?
only two conditions ya. Jadi mari kita sama-sama berusaha. Mudah-mudahan kita dapat syurga. Banyak cerita lain dah. Tapi tak apalah. Dan yang paling lazat di syurga ialah mata kita ni boleh melihat wajah Tuhan. Itu yang paling best ya. Sudah bunyi dah tu. Sekian dulu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan Tok Bilal. Terima kasih.